Sabah puji keputusan tolak cabaran kumpulan sulung. Kemuncak monsun Timur Laut dijangka hujung bulan ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Potensi ekspor bernilai 3.2 bilion ringgit berjaya dijana menerusi lawatan kerja 4 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China. Malah negara tembok besar itu turut menawarkan lebih 5,000 peluang kepada rakyat Malaysia untuk jalani latihan berkaitan TVET. Laporan Sazwani Samsu. Lawatan kerja berkenaan atas jemputan Perdana Menteri China Li Qiang bagi menghadiri Expo Import Antarabangsa China CIIE ke-7 di Shanghai. Ia juga bagi meraikan ulang tahun hubungan diplomatik ke-50 Malaysia-China. Pelbagai siri perjumpaan dan sesi meja bulat diadakan sepanjang lawatan tersebut. Banyak projek yang sudah ke tahap yang terakhir itu, dan ada yang masih lagi baru dalam perbincangan, tapi menunjukkan peningkatan yang lebih pada tahun inilah kita akan umumkan apabila dalam masa terdekat. Turut diperhalusi kolaborasi dalam sektor TVET. Soal peluang bantuan pendidikan, soal 5,100 tempat TVET untuk di agak peringkat kemahiran tinggi. Kemudian saya tekankan soal kerjasama silang budaya. Semua ini kesempatan kita sampaikan bila ada pertemuan berdua dengan Presiden dan juga Premier. Dalam sesi kunjungan hormat, Presiden Xi Jinping menzahirkan kesepakatan untuk membina komuniti masa depan bersama antara China dan Malaysia, selain menyambut baik hubungan perdagangan antara kedua-dua negara yang meningkat hampir 1,000 kali ganda. Komitmen Malaysia-China untuk terus memperkukuh kerjasama jelas dizahirkan dalam lawatan kerja kali ini. Ia sekaligus menggambarkan keakraban tali persahabatan yang sudah pun terjalin sejak 1974. Lawatan kerja kali ini juga cukup signifikan sekaligus mengangkat peranan Malaysia selaku negara pengemudi ASEAN 2025. Sazwani Samsu, Beijing, RTM. Keputusan Mahkamah Agung Perancis yang menolak sepenuhnya cabaran perundangan difailkan kumpulan sulu berkaitan Sabah dipuji kerajaan negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jino berkata beliau sangat berpuas hati dengan keputusan berkenaan. Datuk Haji Ji sekali lagi menegaskan Sabah tidak mengiktiraf sebarang tuntutan ke atas negeri itu. Ini kerana Sabah adalah negeri berdaulat dalam Malaysia. Beliau turut berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan yang berusaha bersungguh-sungguh membatalkan satu final award oleh seorang penimbang tara Sepanyol berhubung Sabah. Susulan letupan dekat Stadium Saida, Lubnan semalam sehingga mencederakan 6 anggota pasukan Batalion Malaysia Malbat 85012. Kerajaan mempunyai rancangan alternatif jika pasukan interim PBB di Lubnan, UNIFIL, terpaksa berundur sekiranya situasi semakin meruncing akibat tindakan agresif Israel. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin memaklumkan buat masa ini Malbat akan terus bersama UNIFIL untuk jaga keamanan di kawasan berkenaan. Jelasnya pasukan Malbat yang dihantar ke Lubnan terdiri daripada askar terlatih yang sudah tahu risiko bertugas di kawasan tersebut. Kementeriannya sentiasa berhubung rapat dengan UNIFIL untuk dapatkan perkembangan terkini. Dalam pada itu, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM mengesahkan kesemua 6 anggota Malbat 85012 yang cedera dalam insiden itu selamat berada di Kem Marakah bersama anggota lain.
Konvoi pertama pasukan tersebut tiba di kamp berkenaan pada hari sama kejadian berlaku sekitar pukul 5.30 petang waktu tempatan. Salah seorang anggota yang menerima rawatan di Hospital Hamud juga telah dibenarkan keluar tengah malam tadi. Rawatan susulan terhadap anggota yang cedera akan diteruskan di kamp Marakah. Mereka akan meneruskan tugasan seperti biasa apabila pulih sepenuhnya. Malaysia kecam serangan terbaru Israel ke atas Lubnan dan pasukan UNIFIL. Jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fadil berkata, Malaysia kutuk sekeras-kerasnya tindakan kejam Zionis itu. Ini tidak boleh diterima bagi pihak Jemaah Menteri dan juga Kerajaan Malaysia. Kita mengutuk sekeras-kerasnya tindakan serangan yang berterusan terhadap Lubnan dan juga pasukan UNIFIL, yang mana di antaranya Malbat adalah sebahagian daripada pasukan tersebut. Sementara itu, 206 pegawai dan anggota Malbat 85011 selamat pulang ke tanah air hari ini. Kumpulan pertama pasukan pengaman di Lubnan itu tiba di Pangkalan Udara TUDM Subang pukul 10.16 pagi tadi menaiki pesawat komersial. Ini merupakan misi luar negara pertama saya. So, banyak pengalaman yang pahit dan manis sepanjang misi. Akan jadi memori lah sepanjang hidup dan it impacted my life in many ways and will be remembered forever lah. Keadaan situasi kebelakangan ini agak tegang namun masih terkawal dan selamat untuk semua anggota Malbat yang berada di kawasan operasi. Disebabkan kami di bawah PBB dan juga saya berharap agar Malbat 12 dapat menjalankan ataupun menyambung mandat yang diberi kepada kami dengan jayanya lah. Malbat 85011 dengan kekuatan 853 pegawai dan anggota telah diatur gerak ke misi pengaman dan kemanusiaan PBB di Lubnan pada 2 November tahun lepas. Setelah setahun, kontingen ini kembali ke tanah air secara berperingkat dan digantikan dengan pasukan Malbat 85012. Beralih ke perkembangan ini, monsun Timur Laut dijangka mencapai tahap kemuncak bermula hujung bulan ini. Taburan hujan diramal antara 20 hingga 40% lebih tinggi berbanding kadar biasa. Menurut Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip, situasi itu dijangka berlaku di sempadan Malaysia-Thailand selain negeri di pantai timur serta Sabah dan Sarawak. Kelazimannya kalau kita tengok pattern cuaca MTL ni, peak dia penghujung November sehingga awal Januari tahun depan. Itu peak dia. Maknanya dia bila Disember tu boleh katakan semua negeri yang di pantai timur ni termasuk Sabah Sarawak akan menerima hujan yang banyak. Orang ramai digalakkan untuk memuat turun aplikasi My Cuaca sebagai rujukan ramalan cuaca di lokasi masing-masing. Sementara itu, 8 lagi pusat pemindahan kekal PPK yang lengkap dengan kemudahan asas selesa akan dibina untuk kegunaan penduduk terjejas banjir. Ketua Pengarah Agensi Bencana Negara NADMA, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, susulan pihaknya telah berjaya lengkapkan kerja ubah suai dan baik pulih sebuah dewan di Taman Kota Jaya, Kota Tinggi Johor baru-baru ini untuk dijadikan PPK. Pembinaan PPK tersebut bakal dibina antaranya di Sabah, Sarawak, Kelantan dan Terengganu. Proses pembinaan pusat pemindahan kekal bencana ini ianya merupakan satu struktur yang lengkap. Jadi ianya memerlukan proses spesifikasi teknikal daripada agensi-agensi teknikal seperti JKR untuk melihat tentang kesesuaian reka bentuk kawasan-kawasan yang bersesuaian. Jadi prosesnya adalah mengambil masa lebih kurang dalam 1.5 tahun untuk proses dari segi mengenal pasti lokasi sehinggalah tamatnya pembinaan. Setiap pembinaan PPK dianggar menelan kos RM5 juta.
Jom meraihkan November Bulan Keluarga Kebangsaan 2024. Sertai Family Fun Run, Karnival Kasih Keluarga, Piknik Keluarga dan Rumah Kasih Madani. Nikmati kemeriahan di Pasar Keluarga X Saloma dan jualan Agro Madani. Anak-anak pasti teruja dengan aktiviti super duper, petting zoo dan sukan rakyat. Tunggu, ada hadiah cabutan bertuah menanti anda. Jangan lupa 9 dan 10 November ini, Sabtu dan Ahad, bawa keluarga ke Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Jumpa anda di sana. Bertemu kembali. Pemilihan U-Mobile Sdn Bhd U-Mobile sebagai penyedia rangkaian 5G kedua negara diputuskan tanpa campur tangan pihak pentadbiran. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil menyatakan keputusan berkenaan tidak akan disemak semula meskipun dikritik pihak-pihak tertentu. Sebaliknya, akur dengan keputusan oleh ahli-ahli Suruhanjaya mengambil kira status kelayakan syarikat telekomunikasi itu yang menepati aspek rancangan perniagaan, teknikal dan prestasi termasuk tahap kepuasan pengguna serta keupayaan untuk menyiapkan projek yang diberi sebelum ini. Dalam konteks pemilihan MCMC, ia telah dilakukan secara bebas oleh pasukan teknikal dalam MCMC dan diputuskan secara sebulat suara oleh ahli-ahli Suruhanjaya. Jadi pihak pentadbiran tidak terlibat, tidak masuk campur, dan saya perlu peringatkan, ini bukan kontrak, ini bukan lesen. Instrumennya nanti adalah spektrum 3.6 GHz yang dikenali juga sebagai F2 yang boleh diberikan untuk dibangunkan rangkaian 5G kedua. Jadi tidak ada dana awam yang terlibat dalam membangunkan rangkaian 5G kedua negara, dan dari segi aspek pengurusan, tata kelola, governance, setakat ini semua berjalan dengan tertib. Tidak ada campur tangan. Lepasan Institut Pendidikan Guru IPG tidak lagi perlu tunggu sehingga 2 tahun untuk dapat penempatan. Sebaliknya, mereka kini terima tawaran tempat mengajar meski majlis convocation belum berlangsung. Menurut Menteri Pendidikan Fadhil Siddiq, kurikulum IPG melahirkan tenaga pengajar terlatih dan berkaliber. Justru tidak hairan apabila mereka sedia ditugaskan sebaik tamat pengajian. Sebenarnya kerana mereka telah pun mendapat posting jauh lebih awal sebelum mereka berconvocation 30 September. Gaji pertama pun dah dapat. Jadi mereka memang telah pun mendapat tempat dan juga telah pun melaksanakan tugas mereka sebagai guru. Perkara itu turut diakui Rektor IPG. Jadi tahun ini kali kedua kita dapat mengekalkan prestasi, iaitu pelajar yang yang selesai ataupun telah menyempurnakan pengajian pendidikan guru ini ditempatkan di sekolah-sekolah untuk tahun semasa. Mereka ditemui selepas majlis istiadat convocation IPG di Putrajaya. Lebih 6,000 graduan dari 28 IPG seluruh negara diraih dalam majlis yang berlangsung sejak Isnin lalu. Saya punya targetlah selepas ini, insya-Allah saya akan menjadikan lebih ramai lagi asif di sekolah saya, yang mana murid-murid bukan sahaja perlu tumpu kepada pencapaian akademik semata-mata, malah mereka perlu mencapai keseluruhan bidang di sekolah mereka lah. Bukan sahaja perlu fokus dalam akademik, tapi perlu juga lebih banyak melibatkan diri dalam bidang core curriculum. Sebab sebagai seorang guru bukan sahaja kami akan ajar dalam kelas saja. Kami perlu juga ajar murid-murid di luar kelas. Sistem sokongan yang kukuh dan keakraban hubungan mampu membina keluarga harmoni dan bahagia. Dengannya juga keluarga kecil Muhammad Mukris Maidin dan Norani Muhammad Sarawani berjaya mengubah nasib anak mereka. Sempena Bulan Keluarga Kebangsaan, ikuti laporan wartawan Nurin Farhana Rishdi. Percaya kepada nilai kekeluargaan dan kesepakatan, segala cabaran dan dugaan dihadapi bersama.
Kita orang ni adalah orang yang sangat rapat. Okey. Semua benda kita akan buat sama-sama dan kita akan berbincang sama-sama. So konsep kat sini saya nak ada satu kemenjadian anak lah, terutama macam dia seorang anak tunggal saya kan. Dia ni jadilah konsep supaya jadikan kita orang ni sebagai kawan. Tu yang paling utama sekali lah. Jangan suruh apa-apa dan apa-apa bincang kita orang. Tidak berputus asa mendidik anak tunggalnya yang mengalami masalah kesukaran bertutur ketika berusia 4 tahun. Keluarga kecil ini berjaya mengatasi cabaran tersebut. Menceritakan detik awal menyedari anak tunggal mereka, Nur Aisyah Azalia atau panggilan manjanya Zaza, sukar bercakap dan tidak berupaya membalas percakapan. Norani dan suami mengambil beberapa inisiatif. Sampai saya decide umur 4 tahun, saya hantar dia kat kindergarten, pun masih kat kindergarten tu orang tak faham apa dia cakap. Tapi saya tak putus asa, saya teruskan untuk ajar dia dan akhirnya 5 tahun tu dia dah boleh cakap dan saya rasa tu satu macam saya kena teruskan buat sesuatu. Dan masa tu saya fikir dia hantar sekolah tadika swasta kan, English kan. Saya fikir ramai orang boleh cakap bahasa Inggeris, betul tak? Tapi satu je, sama ada dia confident atau tak. First story recap. I was in kindergarten. My mom sent me when I was 4 years old, just near around the house, real kids. I started speaking English better, but I was like speech delayed. My speech was very delayed, so I was slow at speaking. But then after I graduated, I got more better in school. Now I got more better in English. But some I learned from this app. It's named Elsa. It's the name of an app where you can learn English better. But I also like talk to Siri sometimes. Kini, Zaza aktif dalam berpidato, malah menyertai pertandingan mewakili sekolah sehingga ke peringkat negeri. Kita support diorang daripada belakang, okey? Sebab diorang ni, daripada minat diorang ni, kalau digilap, satu hari nanti diorang akan, kita tak tahu masa depan diorang, mungkin boleh jadi lebih baik, mungkin boleh jadi yang membantu orang lain. Benda ni satu lagi dia boleh mendisiplinkan dia, menempati masa. Banyak lagi sebenarnya kebaikan di belakang tu, di sebalik tu. Pengamalan nilai jiwa madani dan elemen kasih dalam keluarga dilihat mampu membina asas masyarakat yang sejahtera, harmoni dan berdaya cipta sekaligus menjadi pemangkin kemajuan negara. Justru, bersempena Bulan Keluarga Kebangsaan, seluruh lapisan masyarakat perlu memainkan peranan penting dalam menerapkan nilai murni kekeluargaan untuk melahirkan generasi yang berwawasan. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM. Malaysia selaku pengerusi ASEAN 2025 secara rasmi menjemput pemimpin China untuk menghadiri sidang kemuncak ASEAN Majlis Kerjasama Teluk GCC tahun depan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata jemputan sudah dipanjangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang pada lawatan kerjanya ke China. Menurut Fahmi, hubungan baik ini sudah pasti membawa limpahan positif kepada rakan-rakan dalam lingkungan ASEAN. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri semasa mempengerusikan mesyuarat Kabinet hari ini. Persidangan Perkongsian ASEAN Korea 2024 diadakan di Seoul oleh Pusat ASEAN Korea AKC dan Persatuan Kajian Asia Tenggara Korea. Diadakan bersempena Minggu ASEAN 2024 dan ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN Korea, peningkatan kepada kerjasama strategik komprehensif CSP dan ulang tahun ke-15 AKC. Persidangan bertemakan ke arah masa depan yang mampan dan berdaya tahan bertujuan mengukuhkan hubungan ASEAN-Korea dalam bidang politik, keselamatan, ekonomi dan sosio-budaya. Perbincangan merangkumi prospek CSP, ketahanan ekonomi, pertumbuhan mampan, pertukaran budaya dan visi strategik AKC. Antara perkara utama adalah hubungan pasca 2025 ASEAN-Korea, potensi dalam transformasi digital dan kerjasama dalam isu-isu alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Dalam aspek budaya, tumpuan adalah meningkatkan pemahaman bersama melalui pelancongan, pertukaran belia dan kerjasama media. Setiausaha Agung AKC Kim Jae-shin menyuarakan keyakinan terhadap hubungan kukuh ASEAN-Korea.